Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan bagaimana hendak menggunakan features freeze panel conditional formatting function ataupun formula bar, iaitu mengenai sedikit pengiraan ringkas yang terdapat di dalam Microsoft Excel dan juga function COUNTIF dan COUNTIFS. Okey, oleh itu para pelajar dikehendaki untuk download file exercise 2.4 di platform CDOS. Kemudian anda dikehendaki untuk open file tersebut. Sekiranya dia terdapat error message di semasa awak open file tersebut, awak klik saja don't update. Okey. Baik, so di dalam exercise kali ini iaitu exercise 2.4, para pelajar dikehendaki untuk siapkan berdasarkan video saya ini dan juga menghantar latihan ini di platform CDOS sebelum 5 hari bulan 11 2021. Okey, sila type nama dan nombor pendaftaran anda di ruangan komen sebagai bukti kehadiran serta jangan lupa like video yang saya upload nanti. So, rakaman video ini akan ditayangkan di channel YouTube saya, yang mana saya akan maklumkan dalam kelas ataupun di grup di WhatsApp grup awak nanti. Okey. So, selepas awak dah open file yang awak dah download iaitu exercise 2.4 yang mana tajuk dia ialah freeze panel conditional formatting, basic calculation and count if punya function. So, dia ada terdapat 1, 2, 3, 4 dan 5 worksheet yang awak kena siapkan. So di dalam exercise ini awak akan membuat latihan berkaitan dengan features yang terdapat dalam Microsoft Excel, yang mana untuk sheet yang pertama iaitu awak akan gunakan features freeze panel. Okey, macam mana kita nak menggunakan freeze panel? Cara dia ialah awak pergi dekat bahagian home tab. Okey. Kemudian awak pergi dekat bahagian minta maaf. Okey, awak pergi dekat bahagian view tab. Okey, view tab. Okey, kemudian awak cari uh, window group menu. Window group menu ni, so awak cari perkataan freeze panes. Freeze pane. So bila awak letakkan cursor mouse awak pada perkataan freeze pane, dia akan displaykan maklumat berkaitan function yang terdapat di freeze pane, iaitu freeze a portion of the sheet to keep it visible while you scroll through the rest of the sheet. So, apa kegunaan freeze pane ni ialah sekiranya kita mempunyai data yang banyak seperti ini dan apabila kita nak buat proses sorting, editing ataupun nak tengok data-data yang telah ada, okey, yang diminta oleh majikan ataupun sebagainya, so kita akan freezekan panel yang terdapat dalam files Microsoft Excel ni. So contohnya sekiranya anda ingin melihat data ataupun anda ingin melihat data, okey, tanpa menghilangkan dia punya tajuk. Okey, yang di atas ni seperti age, marital status, address, income, car price, educational, employer, retire, gender, wireless and so on ni. So kalau kita scroll macam biasa, dia punya tajuk tu akan hilang. So kita nak freezekan tajuk ni supaya bila kita scroll kita boleh tengok maklumat yang terdapat di bawahnya. Okey, so caranya ialah pergi dekat bahagian freeze panel, klik dekat drop down menu, kemudian awak tengok ada terdapat 3 option yang terdapat di dalam freeze panes. Okey, so option pertama ialah freeze pane keep row and column, means that kita ataupun awak freezekan kedua-dua bahagian itu row dan column. Means that bila kita klik, apa berlaku? Awak boleh tengok, so
bahagian row ni dia dah freeze-kan, kemudian bahagian kolom pun dia dah freeze-kan. Cuma di sini kalau perasan, dia punya setting ni automatic, default setting. So kita tak boleh nak setting. Contohnya kalau kita nak setting tajuk dia daripada age sampailah hujung ni, kemudian kita nak freeze-kan bahagian age sahaja. So tidak boleh sebab dia memang default setting begini, dia akan automatic. Okey, tapi ada satu cara yang mana awak boleh besarkan bahagian kolom age dan juga row age ni. Okey, besarkan. Kemudian klik dekat drop down menu freeze pane and then pilih option freeze pane. Kemudian awak scroll. So awak dapati bahawa dia akan automatic detect apa yang awak nampak kat skrin. Okay, first row dan first column. Kalau saya gerakkan bahagian ni pun dia akan freeze-kan first row first column . Okay, so selepas kita dah freeze-kan kedua-dua bahagian kolom dan row, so awak kecilkan balik size cell ni. So boleh double click. Okay, so and then kita test adakah benar dia telah freeze-kan bahagian row age. Okay, so itu antara salah satu tips macam mana kita nak awak nak freeze-kan kedua-dua bahagian iaitu row dan juga kolom. Okay, so tak perlulah bila kita scroll kita nak kena patah balik nak tengok dia punya tajuk kan. Alright, so nak unfreeze, klik dekat drop down menu and then klik option unfreeze. Okay, katakanlah sekiranya awak hanya nak freeze-kan dia punya tajuk saja kat atas ni. So klik dekat drop down menu, freeze top row. Nampak top row? Row, top row. So this one memang default, tak ada masalah. Okay, sama juga dia akan freeze-kan row yang awak display pada Microsoft Excel tersebut. Okay, nak unfreeze, klik dekat unfreeze. Kalau nak freeze-kan first column, so kita klik dekat option freeze first column. Okay. Alright, so this is untuk bagaimana cara nak freeze-kan panel di dalam Microsoft Excel. Okay, seterusnya untuk sheet yang kedua anda kena klik untuk apply conditional formatting 1. Okay, yang mana kita ada satu table yang bertajuk juggler name, number of balls, kemudian longest continuous juggles. Okay, means that this is satu data yang menunjukkan maklumat berkaitan dengan aktiviti juggle balls, okay, ataupun juggling bola. Alright, so dia ada berapa bilangan bola, kemudian berapa minit dia ambil untuk juggle bola tersebut. Okay, makin lama makin bagus lah. Alright, so kat sini bawah ni ada contoh macam mana kita contoh di mana yang mana awak kena buat. Okay, so berdasarkan contoh ni awak kena gunakan conditional formatting untuk masukkan color di dalam data ini. Okay, so kita tengok yang first ni. Okay, untuk yang first column ni, so kita nampak dia ada bar ataupun dia punya color bar kat sini kan. So dia berdasarkan number kat sini. Okay, so kita pergi dekat bahagian home tab menu and then pergi dekat bahagian style group menu. So dekat bahagian style group menu, awak pergi dekat bahagian conditional formatting. So kalau letak cursor dekat bahagian conditional formatting, awak akan dapat dia punya info ataupun maklumat berkaitan apa yang terdapat dalam fungsi conditional formatting, iaitu easily spot trend and pattern in your data using bar, color and icon to visually highlight important values. So data awak tu dia tak adalah nampak macam skema sangat bila kita ada masukkan dia punya color ataupun icon. So
dia akan nampak lebih menarik dan juga dia akan bantu awak ataupun bantu klien untuk tengok data tersebut. Okey. Baik. So sekarang kita klik pada drop down menu, kita tengok ada beberapa opsi yang terdapat di dalam conditional formatting. So sekarang ni kalau tengok kita nak apply color kan. So kita pilih data bar. Kemudian di bahagian menu data bar ni dia ada lagi drop down menu iaitu gradient fill dengan solid fill. So kalau kat sini kita tengok dia punya warna ni dia tak solid, dia hanya gradient Okay, so kita pilih gradient. Contohnya color biru, blue data bar. Okay, klik dekat blue data bar. Okay, seterusnya kalau tengok ni dia tak berapa nak sharp, tak apa samalah sebab dia punya data bar ni dia ada border Okay, kemudian kalau perasan sebelum kita nak apply this one, okay, saya tekan undo. Okay, sebelum nak apply ni, awak kena select dulu keseluruhan data Select keseluruhan data. Kemudian klik conditional formatting drop down menu and then pilih bahagian data bars and then pilih gradient fill. So awak akan dapat keseluruhan, dia akan automatic detect. Okey, kalau awak pilih satu-satu awak akan buang masa lah untuk apply conditional formatting. Alright. So kita select cell and then apply conditional formatting. Okey, seterusnya kita boleh edit conditional formatting ni dengan cara awak klik dekat more rules. Okey. Pada bahagian more rules, bila awak klik more rules, dia akan keluar new formatting rules and then select a rule type, format all cell based on their value. Okey, this one kita tak perlu ubah. Kemudian format data bars, okey. Automatic tak perlu ubah. Kemudian bar appearance fill kita akan tukar gradient fill. Okay, so automatic dia akan tukar preview kat sini. Okay, tukar preview kat sini. Kemudian border pun kita tukar iaitu no borders. Okay, klik OK. So automatic dia akan hilang borders. Alright. Okay, so this one untuk data bars Okay, so sebenarnya ada banyak lagi yang awak boleh gunakan lah. So awak boleh explore sendiri. Tapi untuk exercise kali ni saya tunjuk satu untuk data bar. Okay. Baik, seterusnya kita tengok bahagian data longest continuous juggles in minutes. So this one nampak tak? Dia punya contoh, dia ada buat color-color dan sebagainya. Okey, baik. So kat sini kita tengok data yang terdapat dalam bahagian longest continuous juggle ni, dia ada 88 semua dalam minit. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi bahawa semakin lama semakin bagus. So sekarang macam mana kita nak buat supaya dia ada color, kemudian color tu dia depend on berapa minit. Okay, so that one pun kita akan apply conditional formatting. Okay, klik dekat bahagian conditional formatting dan pergi dekat bahagian menu yang pertama sekali iaitu highlight cell rules. Okay, katakan kita nak setkan data ni dia lebih daripada contohnya 60 minit. 60 minit means that 1 jam lah. Kalau dia boleh jaga bola tu selama 60 minit memang dia power lah. So kita letakkan dia punya masa dia ialah lebih daripada 60 minit So kita klik greater than 60 minit. Okey, kemudian awak boleh pilih contohnya untuk data yang lebih daripada 60 minit dia punya color adalah hijau So kita pilih green fill with dark green text and then klik OK. So nampak tak? So dia akan ubah. Okey, tetapi ini hanya untuk satu sel sahaja. Katakan awak nak gunakan format ni untuk semua sel. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, kita kena select dulu kemudian kita apply. Okey, ataupun kalau awak dah buat satu, awak boleh format paint, klik format painter and then select saja. Okey, so ada banyak cara lah. Okey, kalau saya clearkan dahulu. So cara nak clearkan, clear rules and then clear rules from selected cell. Okey, saya akan select dulu keseluruhan data yang saya nak setkan dia punya color berdasarkan formatting ataupun conditional formatting yang saya akan tetapkan. Klik kat drop down menu and then highlight cell rules and then saya akan pilih contohnya saya nak
dia punya data tu yang hijau adalah daripada 60 minit hingga 120 minit ataupun 120 minit. Okey, so saya akan ambil between lah. Okey, saya ambil between 60 minit hingga 120 minit. Maksudnya 60 minit hingga 120 minit ni saya akan masukkan dalam kategori green, warna hijau Okey, and then saya klik OK. So nampak automatic dia akan detect yang mana dia punya data ataupun number dia lebih daripada nombor dia antara 60 hingga 100, dia akan jadi warna hijau. Okey, kemudian macam mana saya nak buat untuk yang lain. Okey, contohnya untuk 22.55 ni saya nak buh color merah. Okey, so saya select semua data ni, kemudian klik pada bahagian conditional formatting and then highlight cells rules, kemudian saya pilih. Contohnya saya nak letakkan syarat dia sebagai less than. Okey, kurang daripada 60 minit, color dia merah. Okey, so klik dekat menu less than and then format cell that are less than berapa? 60 minit Okey, then dia punya condition dia ialah light red field with dark red text. Okey, klik OK. So automatic dia akan detect. Okey, berbanding awak buat satu persatu. Kemudian 124. Kalau kat sini contoh dia letakkan warna hijau kan. So saya nak awak tukarlah sikit. Okey, tukar kepada warna yang lain sikit lah, maksudnya memang superb lah. Okey, saya select semua sel ni, kemudian kita pilih contohnya greater than 120. Color, pilih color, contohnya color yellow. Okey, so automatic dia akan detect dan tukar. Right? Okey, baik. Seterusnya this one adalah contoh berkaitan dengan conditional formatting 1. Okey, untuk sheet number 3 iaitu conditional formatting 2. Dan yang lain-lain tu boleh explore sendirilah, so ada banyak lagi. Okey, so kita tengok conditional formatting 2. Okey, untuk conditional formatting 2 awak kena buat sedikit pengiraan lah. Kerana dia ada data iaitu percentage kat sini. Sebelum kita masukkan dia punya conditional formatting. Okey, so cara dia ialah bila kita nak buat sedikit pengiraan, kita akan masukkan formula. So, klik dekat cell yang kita nak masukkan formula. Okey, tekan dekat keyboard awak, tekan button equals equals. Kemudian kita pilih contohnya percentage. Percentage maksudnya achieve bahagikan dengan target. Okey, achieve bahagikan dengan target. Kemudian tekan enter. Okey, baik, sebelum tu clearkan dulu rule ni. Okey, sekali lagi klik dekat cell yang percentage, di bawah percentage, kemudian tekan button equals and then masukkan formula iaitu achieve divide by target. Okey, klik dekat bahagian achieve divide by target. Maksudnya sel bahagian achieve tu ialah C2, target adalah B2. Okey, kemudian awak tekan enter. Okey, untuk pengetahuan awak, kalau awak perasan dia terus calculate kan 111.18% because of dekat bahagian number format ni kita dah setkan percentage. Kalau number, so dia akan appear ataupun display nilai yang sebenar daripada formula yang kita masukkan tadi, iaitu achieve bahagikan dengan target dapat 1 point something. But this one kita akan setkan sebagai percentage. Okey, so sekiranya awak tersilap dan sebagainya, tekan je escape. Okey, lepas tu klik dekat cell percentage ni and then tukar dia punya format number percentage. So automatic dia akan tukar. Baik. So sekarang kita nak masukkan conditional formatting dekat bahagian percentage ni. Okey, so awak boleh klik
dan drag ke bawah. So dah dapat dia punya calculation tanpa perlu buat manual satu persatu. Tu, so yang penting sekali yang first tu kena betul lah dia punya formula. So now kita nak apply conditional formatting. Okay, yang mana this one ni apa ni? Okay, icon. Okay, so pergi dekat bahagian icon set and then awak boleh nampak icon traffic light. Okay, nampak icon traffic light? So awak klik saja, so dia akan automatic display kat sini. Okay, so awak boleh set dah. Kalau nak set, awak boleh set. Okay, more rules. Okay, so awak boleh set lah. Awak boleh set ikut nilai yang awak nak. Contohnya when value is more than berapa. Kan, when value is more than berapa, awak boleh ubah di sini lah. Okay, contohnya kalau kita nak set when the value is more than 75. Kalau this one di antara 75 to 50 for example kan. Okay, so dia akan ubah lah. Dia akan ubah. Okay, sekali lagi. Klik dekat icon set and then more rules. Kemudian boleh ubah dekat sini. Okay. So kalau perasan dia punya ni sedikit beza. Okay, baik. So kita klik dekat bahagian conditional formatting and then awak tak perlu klik dekat icon set, pergi dekat manage rule. So awak boleh tengok sini dia ada dua rules. Okay, dia ada dua rules. Okay, so yang pertama traffic light biasa. Yang first three yang ni, this one lah. So kita boleh edit lah ataupun kita boleh delete. Contohnya this one tak nak kan, so delete lah. So click apply, so dia akan back to normal. Okay, this one kita nak edit, kita boleh edit kat sini. So edit. So boleh edit lah. Contohnya nak tukar nilai kan, nak tukar contoh 75. So this one katakan 50. Okay. So click OK. So click apply. So dia akan tukar lah. So kalau tengok macam tak sesuai saja, so boleh tukar lagi lah. Okay, tukar dia punya nilai Okay. Sini this one pun boleh tukar. Okay, baik. So kalau kita nak back, klik saja undo. Okay. Baik, so seterusnya tengok dekat bahagian sheet number 4 iaitu basic calculation. Tadi pun awak dah tengok basic calculation. So this is data markah pelajar yang mana saya nak awak tukar nama penasihat akademik ni kepada nama penasihat akademik awak. Kemudian kita nak buat pengiraan iaitu bahagian PB ni adalah penilaian berterusan ataupun pentaksiran berterusan. Bahagian PA ni adalah peperiksaan akhir yang mana markah yang awak akan dapat dalam jumlah 100 ataupun 100%. So kita nak convert into the real marks iaitu 60% from the PB and 40% from the final exam. So kita nak kira lah. So sebab awak dapat 100% but from the 100% awak kena convert into 60%. So pergi dekat bahagian cell yang mana kita nak convert markah tersebut and then masuk tekan equals. So automatic dia akan appear dekat bahagian formula bar ni kat atas ni, fx equals to what. So kita nak convert daripada 68 ni, okay, nak convert kepada 60%. So nilai yang terdapat pada sel D14 tu bahagikan 100, lepas tu darabkan dengan 60. Okay, 60 darabkan dengan 60. Okay, pastikan awak type formula tu betul-betul nampak. Okay, tekan enter. So automatic dia akan calculate. So bila awak dah masukkan formula untuk sel E14 ni, so awak boleh saja copy dia punya formula ni ke bawah. So tak perlulah awak copy satu-satu ataupun key in satu-satu. So klik dekat hujung kotak ini yang mana bila dia akan appear displaykan tanda petak hitam ni, so awak drag sini ke bawah. So automatic dia akan calculate. Okay, so kita tengok ada tanda hijau ni kan, ada tanda seru kat sini. So maksudnya dia ada error, bukan error lah dia ada some kita panggil note yang mana kalau letak cursor, this cell contain a formula and is not locked to protect it from being changed. Means that
data ni boleh berubah ataupun diubah oleh siapa saja. Okay. So kalau kita tak nak ubah this one, kita hanya nak ubah this one saja. This one dia akan automatic calculate tanpa boleh diedit. So kita kena ni lah lock cancel dan protect the formula lah. Okay, so that one kita akan buat selepas ni. Okay, sebenarnya masukkan formula untuk penilaian akhir atau persalaan akhir. So tekan equals, kemudian masukkan formula, pilih cell and then bahagi 100 darabkan dengan 40. Okay, so sama juga. Klik dekat sel ni, kemudian klik dekat ujung kotak sel 14 ni, kemudian drag ke bawah. Okey. Okey, sebenarnya awak buat untuk PB tolak PA sama juga. So kita ambil nilai PB dan PA lah yang 100% lah. Sebab nilai dia sama sama, iaitu jumlah dia sama, iaitu per 100. So kita tekan PB, klik kat PB, tolak, tekan kat bahagian keyboard tu ikon tolak PA, klik dekat sel PA. Okay, tekan enter. So dia akan auto calculate. Kemudian awak klik and drag ke bawah. So dia akan auto calculate PB tolak PA. Okay, PB tolak PA. PB tolak PA. Okay. Okay, seterusnya. Tadi saya kata kita boleh lock kan. Sebelum kita nak lock tu, kita kena pilih sel tu dulu lah. Okay, sebelum kita nak pilih sel dan kita nak lock tu, kita kira dulu yang lain. Iaitu contohnya average. Okay, so ni bila kita scroll ni kan tak nampak tajuk dia kan. So awak scroll saja kat sini and then awak freezekan panel. Awak boleh freezekan panel, kita ambil top row. Okay, so dia tak ni lah. Okay, sekali lagi unfreezekan, kemudian okay, adjust bagi betul-betul top row ni and then klik freeze pane and then freeze top row. Okay, so dia hanya akan freezekan top row saja. Okay. Okay, baik. So seterusnya kita nak buat pengiraan average. So average macam mana nak buat pengiraan average? Adakah nak kena buat satu-satu ataupun manually? So this one tak perlu pun manually. So cara dia adalah pergi dekat editing punya menu. Awak nampak tak auto sum? Okay, auto sum ni ialah dia punya automatic punya formula yang terdapat di dalam Excel. So awak klik kat drop down menu, pilih average. So automatic dia akan keluar equals, display equals, kemudian average, kemudian dia akan select data. So awak kena select. Awak kena select balik data yang kita nak kira dia punya average. Kalau tidak dia akan kira sampai bawah ni. Okay. Okay, then tekan enter dekat keyboard. So automatic dia akan calculate dia punya markah average. Okay, sebenarnya kita nak kira markah tertinggi iaitu maksimum. Sama juga klik dekat bahagian auto sum punya drop down menu dan cari maksimum. So nampak tak dia select apa? Dia select data di atas ni kan. So awak kena pilih data yang kita nak calculate. Okay, so pilih data, klik and then drag ke bawah. Okay, and then tekan enter. So automatic dia akan detect maximum marks yang terdapat dalam data. Okay, untuk minimum sama juga, klik kat drop down menu and then pilih minimum. So nampak tak dia punya default selected data yang ni. Kita tak nak yang ni. Kita nak data yang asal Okay, select and then drag ke bawah. Klik OK. Klik OK. Tekan OK dekat keyboard. So automatic dia akan calculate. So kat bawah ni saya nak awak tambah satu lagi iaitu median. Okay, median. Ada tak median? Cari lah. Kalau tak ada, klik kat drop down menu, pergi dekat bahagian more function and then awak type kat sini median. Okay, klik go. So ada median. Okay, klik OK. Okay, so nampak tak dia punya range. Range ni daripada, okay, kalau kita tak pasti, kita klik kat sini. And then kita select balik. Iaitu daripada age 14 sampai age 29. And then klik kat drop down menu, klik OK. So automatic dia akan calculate ataupun measure nilai median bagi data yang
yang awak perolehi Okey. Seterusnya, kita nak buat apa tadi? Kita nak lockkan sel kan? Okey, so nak lockkan sel kita kena unfreeze-kan dululah panel. Okey, lepas dah unfreeze, so nak pilih sel mana yang kita nak nak lockkan Okey, pergi kat bahagian home, kemudian format, kemudian lock cell. Okey. So lock cell ni kita nak lock cell apa? Contohnya kalau kita nak lock cell kan this one. Okey, select and then select bahagian yang kita nak lock cell. Okey, bahagian yang kita nak lock cell ialah bahagian yang kita masukkan dia punya formula lah. So dia akan automatic calculate. So maksudnya dia akan automatic calculate berdasarkan formula yang kita dah setkan. Okey, so tekan escape and then select semula bahagian sel yang kita nak lockkan tadi. Kemudian pergi dekat bahagian menu cell menu and then klik dekat drop down menu format. Okey, kemudian awak pilih lock cell. Okey, kemudian pilih sel seterusnya iaitu PE 40%. Klik kat drop down menu and then klik lock cell. Kemudian PB tolak PE. Dan ni this one dua-dua ni Okey, dua-dua ni kita lockkan sebab dia formula. So klik dekat format and then lock cell. Okey, lock cell sampai dia hilang tanda hijau kat hujung kotak ataupun hujung sel tu Okey, so sekarang dia dah lock tetapi kita boleh edit lagi. So kita nak pastikan bahawa sel tu kita dah lock dan tidak boleh diedit. Okey. So kalau macam sekarang masih boleh diedit. So kita tak nak boleh edit tak nak ada orang edit. Bahagian tersebut yang hanya boleh diedit ialah markah PA sahaja. PA dengan PB per 100 ni. Yang ni kita boleh key in. So that tekan Ctrl Z untuk undo. Kemudian tekan escape. Kemudian awak tekan dekat format. Drop down menu and then tekan protect sheet. Okay, protect sheet. Kemudian jangan masukkan password. Kemudian awak pilih allow all users of this worksheet to select unlock unlock cell sahaja. Yang lock cell tu tak payah. Klik OK. So automatically dia akan lock. So dia akan lockkan, kalau ikutkan dia hanya lock bahagian yang kita dah pilih lah, tetapi sebenarnya yang lain pun dah ada pilih ni, okey. Okey, so yang ni dia tak lock This one pun dia tak lock. Okey, good. Tapi yang B ni, PB ni dia lock. PB jumlah dengan PB tolak PB pun dia lock. Okey. So kalau kita nak unlock balik, pergi dekat bahagian format drop down menu and then klik saja unprotect sheet. Okey. So kat sini awak boleh apply lock cell protect sheet. Okey. Baik, so kita tengok dekat sheet number 4. Sheet number 4, so kalau awak tengok dia punya data ni tak sama tak sama dengan sheet number 4 yang basic calculation. So saya nak awak copy this one, nama ni, kemudian jawatan dengan awak punya kursus, kelas dengan nama penasihat akademik awak dan paste kat sini. So macam mana kita nak paste kat sini? Pertama sekali nampak awak tak boleh nak edit Okay, tak boleh nak edit sebab dia dah di-lockkan sel tersebut dan di-protect. So awak kena unprotectkan sheet ni. Okay, so dah boleh. Kemudian awak select nama select nama dengan maklumat yang kita nak copy. Tekan dekat awak punya keyboard Ctrl C ataupun right click Ctrl C. Okey, kemudian klik dekat sheet number 4 ni. Kemudian awak klik kat sini. Boleh tak? Tak boleh klik kan? So bila tak boleh klik maksudnya dia protect ataupun dia lock kan. So kita klik kat format. Kemudian drop down menu and then awak pergi dekat bahagian protect sheet, unprotect sheet. So sekarang dah boleh. Kemudian klik dekat satu sel ni. Kita Ctrl V ataupun right click. Okay, so dia tak boleh detect kan. So tekan Ctrl V. Pun sama juga. Maksudnya kena buat semula. Dia kena pastikan dua-dua tempat tu dah unprotect ataupun tidak protect
ataupun tidak di lock So pergi balik dekat sheet 4, select dekat cell yang kita nak copy, tekan Ctrl C ataupun right click, copy, and then pergi dekat sheet number 4, okay, pilih satu cell and then right click, okay, and then paste. Okay, paste, so automatic dia akan pastekan apa yang kita copy tadi. Okay, lepas kita dah copy paste tu, okay, kalau awak tengok, semua ni boleh diubah So sekarang ni saya nak awak protectkan balik sebab nak make sure supaya grade nilai mata status ni tidak diusik ataupun tidak terusik ataupun awak takut awak tertekan ataupun teredit ke dia akan berubah sini. So setting ni kita nak kekalkan, okay. So klik dekat bahagian format, drop down menu, klik dekat protect sheet. So and then allow all users of this worksheet to select unlock cell. Okay, klik OK. So sekarang kita dah tak boleh Kita tak boleh nak edit. So masukkan balik formula. Okay, yang seperti tadi. Okay. Equals and then nilai this one divide by 100 times dengan 60%. Nampak tak dia punya tanda darab tu ialah tanda asterisk Enter. Kemudian drag turun bawah. So this one pun sama dengan data bahagikan dengan 100 darabkan dengan 40. Okay, so pilih, klik and then drag ke bawah. Okay, untuk yang pb.pe kita pilih yang data 100%. Okay, sama juga. And then klik turun ke bawah. Okay, so kita dah lengkapkan kita punya maklumat markah pelajar bagi kursus DBC 20012 Computer Application. Kemudian grade ni awak akan pelajari di dalam exercise 2.5 iaitu VLOOKUP. Okay, yang mana kita boleh setkan dia punya grade secara automatik berdasarkan markah yang pelajar dapat ni kat sini. Contohnya 55 ni grade C+. Nilai mata dia 2.33, status lulus. Kita boleh set menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP and so on. So untuk sheet 4 ni awak hanya akan belajar cara nak apply protect sheet, kemudian unlock sheet daripada format menu ni, unprotect sheet ataupun protect sheet, lock sheet, kemudian masukkan basic formula. Okey. Kemudian yang terakhir ni ialah kita nak buat pengiraan statistik pelajar iaitu berdasarkan berapa bilangan pelajar yang dapat nilai mata kurang daripada 2.0. Berapa bilangan pelajar yang dapat dia punya nilai mata itu di antara 2.00 hingga 3.00. Berapa bilangan pelajar yang dapat 3.00 hingga 3.67. Berapa nilai bilangan pelajar yang dapat lebih daripada 3.67. So kita boleh buat pengiraan di bawah ni. Okey. So kalau awak nak kira satu-satu ni jenuh lah kalau kata setakat 16 pelajar ni tak ada masalah. Tapi kalau ada 40 ke 50 orang pelajar, macam mana awak nak key in markah? So kita gunakan fungsi ataupun function COUNTIF. So pergi dekat bahagian formula bar ni ataupun awak boleh klik dekat sini, kat cell ni. Okey. Kemudian tekan equals. Kemudian masukkan COUNTIF. If awak type kataan COUNTIF, so dia akan appear kat bawah ni. Okey, fx COUNTIF s. So apa beza COUNTIF dengan COUNTIF s? COUNTIF hanya untuk single range data. Kalau COUNTIF s untuk multiple range data. Okey. Satu range data dia akan matching dengan satu kriteria. For example, kita gunakan function COUNTIF, double click. Okay, and then dia akan appear range, kemudian koma kriteria. So range ni menunjuk kepada range of data. Contohnya kita nak kira range of data berdasarkan apa? Berdasarkan nilai mata. So kita pilih lah.
pilihlah range nilai mata kat sini. So dia akan detect nilai mata. Dia akan detect nilai mata sahaja. Tetapi oleh sebab this sheet kita telah di-protect ataupun di-lock kan. So kita tak boleh nak pilih. So kita kena unprotect kan dulu. So tekan escape pada keyboard. Kemudian awak pergi dekat format and then awak unprotectkan sheet tersebut supaya kita boleh select dekat sini Okay, pergi dekat cell yang tadi, tekan equals pada keyboard. Kemudian type count if. So bila awak type count, dia akan appear count count blank count if. Double click count if and then range. So kita pilih range dahulu. Okay, select range. Iaitu range yang mana kita nak kira berdasarkan nilai mata. So kita pilihlah range nilai mata. Okay, kemudian tekan koma. Kemudian kita nak masukkan kriteria. Kriteria tu apa? Maksudnya condition ni iaitu kurang daripada 2.0. So daripada range ni kita nak kira berapa bilangan pelajar yang kurang daripada 2.0, masukkan ni kita panggil apa? Apostrophe ataupun pembuka kata. Kemudian tekan simbol kurang daripada 2.0. Okey, dan penutup kata, kemudian tutup bracket. Kemudian tekan enter. So automatik dia akan calculate bilangan pelajar yang kurang daripada 2.0. Okay, so ini untuk satu range data dan satu kriteria saja. Kalau untuk sel seterusnya, dia ada dua kriteria iaitu nilai mata ni lebih besar ataupun sama dengan 2.0 tapi kurang daripada 3.0. So sama juga kita masukkan fungsi count if. Okay, tekan sama dengan, kemudian type count if. Count if. Okay, so kat sini kita ada dua syarat. So maksudnya kita kena ada dua range of data. So kita pilih count if as. Double click dekat count if as. And then pilih kriteria range yang pertama. Kriteria yang pertama. Range yang pertama. Okay, kita ambil range dia. Range data. Kemudian masukkan koma. Masukkan pembuka kata. Kemudian masukkan dia punya kriteria iaitu lebih besar dan sama dengan. Lebih besar. Kemudian sama dengan 2.0. Okay, tutup bracket. Tekan koma. Nampak tak? Dia akan appear kriteria range 2. Means that dia suruh awak pilih range. Pilih range sekali lagi. Range yang sama. Tekan koma. Lepas tu buka kata. And then masukkan kriteria kurang daripada 3.00. Tutup kata, tutup bracket. Okay, sebab kita ada dua kriteria saja dan dua range of data. The range of data tu still yang sama. Cuma beza dia adalah dia punya kriteria. Tekan enter. So automatic dia akan calculate. So masukkan dekat sel seterusnya iaitu this one. Nilai mata lebih besar ataupun sama dengan 3.0. Kurang daripada 3.67. Tekan sama dengan count if as. Kalau silap double click. So nampak. So dia akan appear count if. So kita type count if as. Double click. Nampak double click. So dia akan appear criteria range. So pilih dia punya kriteria range ataupun data range ni. Dia masukkan koma, tekan koma, buka kata lebih besar ataupun sama dengan 3.0, tutup kata, koma, pilih range kedua iaitu range yang sama, koma, buka kata, okey, kemudian kurang daripada 3.67, tutup kata, tutup bracket, okey, tekan enter. Okey, so dapat bilangan pelajar yang range nilai mata dia 3.0 until 3.67. Okay, yang terakhir ni, dia punya nilai mata lebih besar ataupun sama dengan 3.67. So untuk this one, tekan sama dengan, masukkan dia punya function count if. Okay, salah lagi. Okay, tak apa. Kalau tersilap tekan enter, pergi klik dekat cell dan pergi dekat formula bar.
type balik count if and then double click dekat perkataan count if, okay, and then pilih range, kemudian tekan koma, kriteria, masukkan kriteria, buka kata lebih besar sama dengan 3.67, tutup kata, tutup bracket, tekan enter. Okay, so kita dah dapat ni bilangan pelajar. Alright, seterusnya apa kita nak buat ialah kita nak jumlahkan. Contoh kalau kita nak jumlahkan yang lulus dan yang gagal. Okay, yang gagal ni, klik dekat auto sum, so automatic dia akan jumlahkan data di atas sel yang kita pilih, tekan enter. Okay, seterusnya kalau kita nak jumlahkan auto sum, okay, klik kat auto sum, nampak dia pilih satu sel saja. Kalau nak pilih ketiga-tiga ni, kita kena pilih satu, pilih satu, kemudian tekan control kat keyboard, kemudian klik dekat sel seterusnya. Jangan lepas control, and then dah klik dekat sel seterusnya, and then lepas control tekan enter. So dia akan automatic calculate jumlah bagi pelajar yang lulus. Seterusnya untuk jumlah keseluruhan, auto sum. So dia akan pilih, nampak sel 1, 2, 3, 4, kemudian tekan enter saja. So automatic dia akan pilih. Okay. So dah siap ni, pergi kat format and then protect sheet. Klik OK. OK dan siap. So siaplah exercise 2.4. Saya nak awak renamekan file ni sebagai nama, kemudian underscore exercise 2.4 dan submit ke dalam CDOS. Okay. So itu sahaja untuk video kali ini berkaitan dengan topik exercise 2.4.